Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa, Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana ke arah pergerakan market. So hari ni adalah hari Ahad. So candle yang penting untuk hari ni ataupun pemula iaitu pukul 8 nanti dan juga 8 pagi besok iaitu candle yang penting di mana kita tengok adakah kita dapat confirmation untuk kita drop ke 17k dan terusnya ke 14k. So apapun itu hanyalah di chart. So anda perlu tahu juga fundamental apakah kata data-data lain yang akan menyebabkan Bitcoin drop ataupun melakukan kenaikan. Tu nanti saya akan terangkan ada 2-3 perkara yang anda perlu faham dalam market sekiranya anda dalam kripto. Jangan tengok aku kata chart Bitcoin saja, anda perlu tengok juga fundamental lain. So mostly kita akan tengok agak efek atau traditional economy di US sebenarnya, sebab apa kan market US sebenarnya untuk 2-3 tahun ni bagi efek yang besar di dalam kripto. Even untuk tahun 2021 pun kita ada buyer yang baru, dan buyer baru ni mostly aku kata institusi besar yang datangnya daripada US market. So meaning apa yang berlaku dalam US market akan memberi impak yang besar dalam kuartal harga Bitcoin. So apa pagi ni saya akan tunjukkan data apa yang anda perlu penting. So untuk pagi ni sekiranya kita santai saja, kita akan tengok di chart Bitcoin apakah conversion yang kita tunggu. Kemudian kita akan tengok juga data-data apa yang perlu anda tahu untuk bila pergerakan Bitcoin yang next movement Bitcoin yang akan melakukan pergerakan yang drastik. So guys, tanpa buang masa lagi, kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan. Apa yang dah berlaku dalam tempoh 24 hours untuk hari Sabtu malam. So even ini barulah hampir pukul 7. So kita ada 1 jam lagi iaitu untuk tengok price Bitcoin ataupun candle hari Sabtu close. So apa-apa kita review dulu coin market cap. So kita tengok coin market cap currently berada di mana. Total market cap Bitcoin berada di 875 bilion. So siapa masih baru dalam kata dunia kripto, anda tahu masa bulan itu tahun 2021 kita berada di hampir 70k iaitu 69k USD dollar. Masa itu Bitcoin berada hampir dalam 1.5 hampir ke 2 trilion, hampir ke 2 trilion kita punya total market, di mana Bitcoin sahaja mewakili 1 trilion total market dalam kripto. So pagi hari ni dalam bearish market Bitcoin berada di 20 dan altcoin lain turutlah drop 90 dan 80% pun sekarang ni. So, total market kali hanya tinggal 874 bilion USD dollar dengan volume yang slow, volume yang sikit je 45, drop yang drastik daripada 65 79 untuk hari ni 45. Dominasi market Bitcoin adalah 42%. So 40% ialah daripada kalau ikutkan Bitcoin kita tengok daripada 800 bilion lebih tadi, tengok Bitcoin mendominasi market ataupun jumlah Bitcoin total market adalah berada hampir 370 bilion. So itulah kuartal dalam market Bitcoin. So tengok summary pergerakan semalam, tengok apa yang berlaku. Tengok total market sedikit increase 0.17 tapi volume drop dengan drastik 36.1. So normal untuk hari 1 Ahad kuartal volume yang rendah dan BTC dominan berkurangan 0.19. So apakah harga-harga semasa untuk pagi ni? Kita tengok Bitcoin berada di mana? Bitcoin still lagi berada di 19.3 below iaitu kita punya major support currently iaitu 19.6. So meaning sekiranya price ini still lagi maintain untuk hari Ahad, kemudian pagi besok hari Isnin. Itulah kuartal data yang pertama. Kita tengok data, kena tengok Bitcoin jatuh 17 dan mostly kita akan tengok di 14k iaitu bila sekiranya weekly ataupun candle besok hari Isnin pukul 8 pagi, kita akan tengok sekiranya weekly close below 19.6 ni, meaning itulah confirmation kita untuk next Bitcoin drop ke price almost 17 adalah mostly 17 adalah hanya minus saja, adalah 14 adalah mostly akan yang berlaku. So be ready untuk anda buy ataupun boleh set buy siap-siap di kawasan 14. Bagi Zul 14k ialah consider invest untuk long term. Even Zul sendiri pun Zul akan buy, kemudian kalau naik pun Zul tak akan jual dah. Zul akan tunggu next bulan iaitu expectation kita ialah tahun 2025. So Bitcoin dalam masa tempoh 24 semalam ialah kejatuhan sebanyak 0.31. Tak banyak berlaku perubahan yang drastik. Untuk Ethereum 0.2. Untuk lain-lain altcoin juga ada plus minus, tak banyak berlaku perubahan yang drastik pun. Sebab apa? Janganlah malam hanya sideways je, Bitcoin tak buat banyak perubahan. So di coin market cap, kita akan tengok di coin market cap di chart dulu. Nanti saya akan terangkan apakah data-data fundamental yang berdasarkan ekonomi untuk anda perlu tahu untuk pergerakan next Bitcoin. So first kita akan pergi ke Bitcoin dulu. So inilah Bitcoin 4 hours. So kali kita berada di bawah 19.6. So 19.6 adalah consider kita punya current major support. So dah pun ikutkan hari ni. Semalam ikutkan hari Jumaat
kita dah close below. Kemudian hari Sabtu, so candle hari Sabtu ni yang biru ni kita tengok sekiranya still lagi hijau ni, meaning kita akan expect ada boleh berlaku lagi another drop untuk hari ni. So kita tengok untuk hari ni, meaning sedikit bearish, meaning kita boleh tukar yang ni, tukar ni kepada resistance. Sebab apa? Kita berada, meaning current support kita adalah berada di 17k, kemudian major resistance kita di 19.6. So bergantung, even dah daily, kenapa tu tak ambil daily sebagai kita punya confirmation? Sebab apa? Daily untuk kata long term movement. Sebab apa? Long term movement tu kita expect untuk 5 tahun ataupun kita expect untuk tahun ni. So ni untuk ni kita perlu tengok weekly. So dengan itu weekly, kita tengok weekly untuk chart kita berada below 19.6 dan candle ini masih belum close, iaitu perlu tunggu dalam masa 1 day 2 hours, iaitu ikutkan waktu ialah pukul 8 pagi hari Isnin. Kita tahu candle ini akan close, dan sekiranya candle itu close below 19.6, itu adalah first confirmation kita di mana mengatakan price akan drop ke 17 dan major yang tu target adalah di kawasan 14k. So kenapa 14k? So macam tu cakapkan sebelum ni, 14k ialah kita punya officially higher low selepas kita drop daripada 19 ke 3k, iaitu 85%. Kemudian kita retrace balik ke Fibonacci 14. So meaning 14 ini adalah point penting. Dia adalah higher low yang di mana membuatkan satu pattern, kemudian dia breakout saja terus buran. So meaning point ini adalah amat penting. Sebab apa? Sekiranya tak ada point ini, tak akan ada point di bawah ni. So ini point kedua ni adalah penting untuk di Bitcoin. So ini 14k adalah most likely akan berlaku ataupun price jatuh sekiranya kita dapat confirmation, iaitu Bitcoin close weekly below 19.6. So itu data yang pertama berdasarkan technical analysis. So apakah boleh berlaku lagi untuk hari ini? Yes, mungkin boleh juga kita tengok untuk Bitcoin hari ini kita close. Kemudian apa yang kita nak tengok, mungkin tak weekly hari Isnin nanti kita close, tapi still lagi ada candle tu akan melakukan kenaikan. Normal untuk melakukan kenaikan, apa yang kita akan nampak adalah mostly kita akan nampak kejadian seperti ini, di mana nanti tu akan tunjukkan untuk di Bitcoin sedikit chart yang ni. So yang ni nak tunjukkan ni di mana kita ada confirmation, iaitu dengan ni weekly close, kemudian the next week kita ada sedikit hijau, tapi hijau pun hanyalah kata untuk sebagai retest saja, untuk retest balik kawasan ni, kemudian kita drop di kawasan bawah. So inilah quarter candle yang possibility kita akan nampak. So meaning kita ada 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu. So 4 minggu almost sebulan. So sebulan tu kita tengok ialah yang ni, kita ada berapa currently? Kita ada satu minggu, iaitu minggu pertama, minggu kedua, minggu 3, minggu 4. So inilah expectation akan barulah melakukan drop ke 14k. So kenapa expectation 4 minggu? So net data ini akan support analysis kita di sini. So first kita dah tahu first confirmation yang kita nak ialah Bitcoin untuk weekly close below 19.6, iaitu kita current major support lah ataupun untuk confirmation. So ini walaupun kita dah tukar kepada resistance, untuk mungkin ni biar dululah kita tukar kepada support dulu. Sebab apa? Yang kita nak tukar nanti bila price itu close weekly. So itu data yang pertama perlu anda tahu. So next apa lagi yang anda perlu tahu? So currently kita akan tengok iaitu next meeting Fed, iaitu Fed meeting. Kenapa? Inilah Fed meeting currently akan berada bulan Julai punya. Hari itu kita ada 14-15. Apa yang kita tahu, tengok inflation kalau tertinggi ataupun terteruk selepas 40 tahun di US, sebelum 48 inflation 8.9, di mana interest rate terus dinaikkan kepada 0.75, menjadi interest rate di US adalah kali ini berada dalam 1.25 sehingga interest rate interest by country. Kita tengokkan sikit, saya akan tunjukkan US 1.25. Yes, betul, daripada 0.2 ke 0.5 kalau ikutkan di US banyak daripada 0. Okey, yang ni banyak daripada 1% terus ke 1.75%. Tu tinggilah untuk interest rate. Apapun di 1% consider rendah lagi, tapi di US, di Malaysia dah 2%. So mostly semua negara sekarang sedang menaikkan interest. Kenapa menaikkan interest? Disebabkan semua negara sedang melakukan inflation yang tinggi di setiap negara. So nanti akan terangkan Fed meeting ni, apa akan berlaku di Fed meeting ni. Fed meeting ni akan bawa keluar satu data baru, iaitu data yang kita tengok adalah data di mana GDP ataupun CPI, Consumer Price Index. So apa Consumer Price Index tu? Consumer Price Index tu senang cerita cakap adalah pembelanjaan negara ataupun penggunaan duit dalam negara. Tengok ke manakah kata duit tu yang banyak dikeluarkan. So meaning bila banyak dalam kita tahu, meaning kita akan tengok perkembangan negara setiap kali GDP nanti. So nanti kita terangkan kenapa buat. Itulah second third point. So second point lah kita tengok kata bila
bila lah kita nampak 26 dan 27 hari bulan 7 ini. So ini dalam hujung minggu ketiga. So minggu ketiga align dengan kita punya analisis, kita expect akan ada lagi 3 candle, iaitu minggu ni habis. So minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. So ini kita ada 3 minggu pertama untuk bulan 7, minggu kedua untuk bulan 7 dan minggu ketiga untuk bulan 7, iaitu dalam 26-27. So ini align dengan kita punya chart. Ada possible kita akan buat sideways dulu antara sampailah next meeting Fed, di mana next meeting Fed tu kita akan tengok sekiranya CPI news ataupun consumer price index itu increase lagi. So meaning bila increase lagi, apa yang berlaku? Kita tengok inflation akan terus lagi naik. Berapa? Mungkin akan sampai 9%. So kalau interest rate aku kata inflation naik lagi, so apa yang akan berlaku dalam market? Interest rate akan dinaikkan lagi. So ini apa yang berlaku dalam ekonomi? Ekonomi akan getting low ataupun getting worse, ataupun perkembangan ekonomi akan lemah. So untuk Fed ni, kita dalam faham dalam ekonomi ni anda perlu faham dua benda. Kita perlu counter salah satu, sama ada kerajaan nak perbaiki ekonomi ataupun menurunkan inflation. Tu currently kalau ikutkan di US, kita nampak inflation ni tinggi. So ini apa yang berlaku bila inflation ni tinggi, perlu dinaikkan interest untuk cover balik. Kemudian bila cover interest, bila kita naikkan interest, apa berlaku di ekonomi? Ekonomi getting worse. So currently apa yang plan Fed adalah kita tengok Fed tak nak print money. Sebab apa? Kalau print money, kita akan nampak inflation akan naik. Bila inflation naik, interest akan naik. So apa yang Fed nak kita berharap sekarang ialah kita tengok inflation naik, so dinaikkan interest. Dan kita tengok adakah ekonomi currently strong ataupun ekonomi di US aku kata meningkat. So sekiranya ekonomi meningkat, meaning inflation rate dia naik, inflation yang naik dan interest yang naik tu tak efek yang banyak dalam market. So apa yang berlaku currently, kita tengok inflation naik, interest rate dia naikkan, tapi ekonomi di US getting worse ataupun getting drop untuk performance. So macam mana kita nak tahu ekonomi tu getting worse? So dengan second third kita punya data, kita akan tengok GDP. So GDP inilah GDP ialah kalau tengok apa masuk GDP, kalau nak tengok masuk GDP by Google, kita tengok GDP. So GDP is meaning kalau gross domestic product tu, gross domestic product, apa tu kita tengok adalah apalah pembelanjaan ataupun apakah yang import export setiap negara. So ini kita tengok lah, ibarat kita tengok ni negara ni ibarat kata perniagaan juga. So apa yang dia beli, apa yang dia jual, nak tengok untung rugi tu. So inilah GDP. So GDP by country, kita tengok di Fed aku kata di US. Sebab apa kita nak tengok market apa? Kita nak tengok market kripto. Sebab apa? Market kripto akan efek banyak disebabkan market US. So US kita akan tengokkan di United States ke US, nanti kita akan tengokkan ni Asia, kita akan tengok world. Tengok Amerika. Okay, United States. Kita tengok United States apa yang berlaku. Previous adalah berada mana? Ialah ni kita dalam bilion 21.433 bilion previous. Currently kalau last adalah berada 209. So ini untuk previous last 209. So rupiah adalah sedikit okey untuk kata GDP dia still lagi consider okey. Ini apa yang berlaku, tengok slowly kita akan tengok ekonomi ni akan getting worse, meaning GDP dia makin kurang. So currently kenaikan interest rate dan di interest rate dan inflation tu tak menurunkan sangat ekonomi US. Sebab apa? Dia punya GDP sekali lagi naik. Bila GDP naik ni, kita tengok kelas sedikit lah untuk market. Sebab apa? Tengok pembelanjaan tu lebih tinggi. So bila pembelanjaan tinggi ataupun perolehan yang tinggi tu, perolehan yang tinggi baguslah. Bila bisnes tu berlaku perolehan yang tinggi, so bagus untuk ekonomi. Tapi pun kita tengok bila inflation naik, dia akan slow down kan perkembangan ekonomi. Kenapa akan slow down kan perkembangan ekonomi? Disebabkan inflation dan juga interest rate. Bila interest rate naikkan tu, company ni akan reducekan dia punya pembelanjaan, akan reducekan dia punya loan dari bank untuk kembangkan dia punya perniagaan. Bila kembang perniagaan, apa yang berlaku? Dia perlu reducekan production. Bila reducekan production, apa yang berlaku? Kita akan dapat pula isu yang third ialah supply chain. So bila supply chain, apa yang berlaku? Kita akan tengok harga makanan ataupun harga-harga ni akan menjadi naik.
So meaning itulah disebabkan tengok data tu inflation bila naik, kuartal inflation naik, nilai duit itu berkurangan atau value berkurangan. Kemudian harga makanan pula perlu dinaikkan. So double kat situ pengurangan di nilai duit, kemudian kita perlukan barang itu perlu dijual lebih baik. Sebab apa? Supply berkurangan, so demand tinggi, so bila berlaku harga itu akan naik. Sebab tu tengok banyak yang kata harga, even di Malaysia pun anda dah rasa sendiri macam mana harga itu naik. So itulah disebabkan inflation, interest rate dan GDP. So itu data penting. Yang penting kalau tengok lah, yang mostly akan tengok Julai ni ataupun 26-27 ni. So mostly apa kita tengok di chart Bitcoin, kita akan nampak kejatuhan ialah net punya kejatuhan ialah expected lah kuartal hujung bulan ni ataupun lagi 2 candle atau 1 candle, 2 candle, 3 candle. So name expected lah 3 candle ni, mana candle ni lah ikutkan candle masa minggu 20, yes, mata minggu kita tengok minggu Fed meeting, mana minggu itu sekiranya TPI data increase ataupun tinggi, meaning kita akan tahu inflation kita lagi meningkat. Bila inflation naik, interest akan dinaikkan. So apa yang berlaku, kita tengok di GDP dalam kuartal GDP di US akan sikit meningkat. So apa yang meningkat akan tengok lagi dolar, bukan GDP, kuartal US dollar akan sedikit mengukur. Sebab apa? Tak ramai yang kuartal nak kata ramai yang keluarkan dalam market. Sebab apa? Ekonomi drop, so dia akan simpan dalam dolar. So apa berlaku? DSY akan sedikit meningkat. So DSY nak naik sampai mana? Kita akan tengok DSY, kita akan tengok chart DSY. Sebab apa? Chart DSY tu kita tahu bilakah possible untuk bottom di Bitcoin. Nanti tu akan tengok DSY. So inilah DSY. Kalau tengokkan di weekly, nanti tu akan zoom out sikit untuk weekly. So untuk weekly, so ada satu pattern yang dominator adalah kuartal bull flag ataupun kita tengok bull flag untuk ini, yang mana point of breaking untuk yang ni kita ada measurement, iaitu yang ni point of breaking daripada ni, iaitu bull flag selalu yang ada bear flag kan. Ni anda tengok bull flag untuk DSY, kita ada momentum dah pun breakout. So breakout ini kita akan nampak price tu berada dalam 123, kemudian berada di kawasan betul-betul almost di kawasan ini. So meaning ada potential untuk double top, bukan kata double betul-betul top, ialah double ini kita nampak sini adalah consider double top di kawasan middle, meaning akan sepatutnya untuk DSY naik, kemudian baru dah drop. So bila berlaku tu, kita ikut kan untuk next bull run kita adalah expectation tahun 2025. So kita tengok tahun 25 kita adalah berada di kawasan ni. So align dengan kita punya list ni, ada potential untuk next kita punya year. So ini kita boleh letakkan sini DSY. Alright, kita akan letak kat sini dah 2025. So inilah target kita akan letakkan tahun 2025 dan kita lock. So inilah prediction kita di mana DSY akan terus melakukan kenaikan sampailah 2025 disebabkan ramai yang simpan dalam dolar. Sebab apa? Dolar ni sebab apa? Bila interest rate dinaikkan. Siapa juga dalam Malaysia ni kalau ada ESB, internet apa yang berlaku dalam pelaburan, aku kata bank akan dapat lebih banyak. So apa yang lebih banyak, apa yang berlaku, hopefully kita akan dapat dividen yang tinggi. So tak silap tu dividen kita akan tinggi. So siapa yang simpan dalam aku kata SB tu akan untung sikit lah. So walaupun anda perlu dapat confirmation yang tu tak pasti sama ada kita naik atau tidak. Nanti Zul akan buat sikit research, kalau dapat dia Zul akan share kan. Tapi apapun di DSY kita nampak ada possibility untuk dia naik sampai 25, kemudian 25 bottom, kemudian baru drop. So kenaikan ini akan menyebabkan kejatuhan Bitcoin, penurunan ini akan menyebabkan kenaikan di Bitcoin. So align dengan kita tahun 2025 adalah kita punya next bull run. So itulah DSY kita untuk data sedikit. So apapun di Bitcoin itulah kata sedikit analisis. So hopefully anda tahu. So recap sikit yang kita perlu tahu ialah weekly kita perlu close 19.6. Bila 19.6 itulah confirmation yang kedua, dan bila akan next drop kita akan tunggu iaitu Fed meeting kita iaitu 26-27. Sekiranya data ini getting worse, meaning kita tahu kata GDP kita akan effect. Bila GDP effect kata penurunan dalam ekonomi, so kata Fed hanya boleh conquer ataupun repair salah satu saja, sama ada dia nak reducekan kuartal inflation rate ataupun dia nak kuartal increasekan balik kuartal ekonomi, naikkan balik ekonomi. So meaning untuk currently Fed, apa yang berlaku, Fed nampaklah perempuan dia buatlah, dia tak kisah ekonomi jatuh. Sebab apa? Ekonomi dah naik, itu dah boom dah kat atas. So meaning ekonomi jatuh, ekonomi untuk reset currently dia biarkan dulu untuk inflation dan dinaikkan interest. Sebab apa? Dia nak kuartal cover inflation. So inflation getting worse. So bila inflation getting worse, apa yang perlu dibuatkan? Hanya satu saja cara, iaitu naikkan interest rate dan tak boleh print money. So meaning bila nanti inflation rate dah turun sikit,
kata slowly Fed akan buat balik normal cycle yang baru. Fed akan print duit yang baru. Bila print duit baru, apa berlaku? Interest akan dikurangkan. Bila interest kurangkan, apa berlaku? Duit-duit yang diprint ni akan dibagi kepada kuartal loan. Meaning masa tu barulah company-company akan buat loan dengan kuartal most zero interest. So meaning pinjam 100, bayar 100. So apa yang berlaku? Company ni boleh dapat duit yang free ni. Kemudian apa yang berlaku? Dia akan naikkan production. Bila naikkan production, apa yang berlaku? Supply bertambah. Bila supply bertambah, demand yang berkurangan. Supply itu lebih tinggi daripada demand. So meaning apa yang berlaku? Price harga ini akan dropping balik. So hari apa yang kita tengok ialah interest rate dinaikkan. So meaning untuk company-company besar ni, dia akan reducekan pembelanjaan. Bila reducekan pembelanjaan, perlu kita tengok dia akan reducekan pembelanjaan. Aku kata mungkin pekerja dibuang sikit, aku kata kan. Kemudian production mungkin direducekan, mungkin daripada 100 keluar 500 saja. Daripada 100 keluar 50 saja. So ini apa berlaku? Supply berkurangan. Bila supply berkurangan, inilah yang kita dapat untuk ni, iaitu harga-harga semua sedang melakukan kenaikan. So meaning untuk Fed kali tak nampak untuk dia baiki ekonomi. So ini biar dia Fed nampak biar dia ekonomi jatuh, harga naik. Yang penting dia nak kawal dulu inflation. Dengan kawal inflation sebab apa? Dengan naikkan interest. So itulah kata sedikit info yang anda perlu tahu untuk secara majornya ekonomi. Apa yang anda perlu tahu. Tak kisahlah di US, anda boleh apply juga di Malaysia. So hopefully in future nanti kita akan tengok juga market US. Sebab apa? In future juga tu ada plan juga. Tu nak kata invest sikit lah kata dalam kata company kat Malaysia ni. So apa pun itu kemudian lah. So apa dana yang ada pun tak banyak. Hopefully next bulan kita akan dapat dana tu. So apa pun kita akan tengok di Bitcoin. Hopefully untuk tahun ni ataupun untuk currently Zul hanya fokus untuk invest di kuartal crypto saja. Sebab apa? Crypto Zul nampak ada opportunity untuk kuartal Zul buat profit yang banyak. So apa pun untuk candle ni yang Zul terangkan, mostly kita nampak inilah candle bearish di mana kita akan nampak expectation more drop. So even tu bagi tarikh tadi kata 26-27, itu hanyalah technical analysis. Apa saja berlaku dalam market kita boleh drop lagi. Mungkin hari ni, mungkin besok, tak pasti. Sebab apa? Macam cakap, untuk di 4 hours kita ada monitor level penting, iaitu kita ada resistance ini, box purple ini dan box orange ni sebagai support, dan kita ada triangle ini adalah continuous pattern. Kita nampak 55% price more akan drop bawah, drop sampai mana? Targetnya adalah di 57, dan sekiranya price sampai 57 17k, meaning apa yang akan berlaku? Kita akan buat another quarter pattern yang lebih gerun lah, lebih bear flag ataupun bear flag. Mungkin ada bear flag atau mungkin berlaku double bottom, iaitu kita tengok ada possibility, kita tengok iaitu di mana price tu akan position. Kita akan nampak bear flag seterusnya, di mana point of breaking ni adalah sedikit gerun lah. Anda tengok kalau point of breaking ni, kalau bear flag ni kita tengok point of breaking jatuh mana? Betul-betul dengan align bercakap dalam 10k. So yes, kita berada 8k, tapi kita tengok 9.8 adalah kita punya major support yang strong. So inilah target sekiranya berlaku. Even untuk short term kita boleh drop, tapi apapun untuk long term kita akan ada 13 tu adalah nada break lagi weekly low confirmation untuk kita pergi ke 10k. So inilah kuartal antara bottom Bitcoin yang boleh berlaku 14 dan mostly adalah 10. So below lagi adalah kuartal another black swing lah, tapi dia tak expected untuk Bitcoin drop 10k. Kalau dapat 10k tu rezeki seberapa. So siapa yang nak invest dalam crypto, consider 20k dah boleh start buy. Siapa yang masih baru dalam market, bagi Zul yang dah kuartal dia punya portfolio 70% negative profit, tak masalah. Zul biarkan saja. Kalau Zul tak sempat buy pun di 14, kalau price Bitcoin tak jatuh 17, tak jatuh 14, tak jatuh 10, price terus melakukan kenaikan, tak masalah. Zul dah ada pun RM50,000 dalam kuartal crypto. Sekiranya naik, Zul akan dapat balik value yang Zul currently loss banyak 70%. Tapi sekiranya dia drop, itulah yang Zul tunggukan. Sebab apa? Zul nak grab sebanyak boleh di bawah ni untuk reducekan Zul punya average, meaning untuk next pump Zul tak perlu tunggu dia naik tinggi, hanya naik sedikit saja dan Zul turun profit. So itulah Zul punya planning. So bergantung kepada anda punya current position dalam portfolio, sama anda dah dalam negative profit. Kalau negative profit, tunggu saja. Kalau ada rezeki kita buy 17, buy 14 dan buy 10 sekiranya ada rezeki untuk kita drop bawah. Siapa yang dah masih baru dalam market, mungkin baru nak start portfolio, consider 20k ni anda dah boleh buy lah secara monthly. Mungkin RM1,000 bulan depan. Kalau ada berada lagi kawasan ni, ada buy lagi RM1,000, ataupun tengoklah kalau drop anda buy. So whatever kawasan ni,
anda buy monthly DCA, dan sekiranya price tu tiba-tiba mungkin bulan tu anda buy RM1,000, kemudian untuk besoknya price jatuh 13, so tak masalah anda invest lagi di kawasan ni. Kemudian biarkan tengok macam mana hujung bulan. Kalau hujung bulan still lagi berada ataupun next month still lagi berada di kawasan ni, kita DCA lagi. Sebab apa? Kita nak dollar cost average, dan yang penting investlah duit yang anda expectation kan boleh loss. Bagi Zul 50k ni, sekiranya 50k ni gagal, kuarter senang cerita Bitcoin atau crypto market collapse 100%, so ini apa yang kita invest akan fail. So 50k tu tak effect tu punya kehidupan. Ingat, yes, kau kata 50k duit yang banyak, tapi duit yang banyak dia boleh buat, tapi 50k tu lah consider kalau du loss pun tak ada yang mendatangkan effect. Meaning tu tak gunakan duit tu untuk keperluan harian tu. Tu meaning 50 tu adalah more kepada investment untuk long term. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. Hopefully apa data yang Zul share ni, sebab apa hari Ahad kan, hari Ahad tak banyak kan, hari Sabtu Ahad data yang kata sideways saja. So Zul share sedikit apa yang anda perlu tahu untuk mikro dan mikro ekonomi yang anda perlu tahu sekiranya anda dah start invest tak dalam Bitcoin. Dalam traditional market, anda nak buy Tesla ke, anda nak buy Google ke, anda nak buy kata stok-stok lain pun, anda perlu faham juga currently adalah bukan masa yang terbaik untuk anda buy stok ni. So tunggu dulu. Sebab apa? Recession berlaku, kita akan tengok bila Fed turnover ataupun melakukan U-turn. Nak sebut orang putih pun kadang tak betul, sebut orang Melayu je. Kita bila nampak Fed tu U-turn. Apa tu U-turn? Bila dia biarkan, bila kita tengok dia akan start untuk reducekan interest. Bila apa yang berlaku, dia akan print money. So masa itu adalah anda tahu, aku kata macam tadi, aku kata company akan excited balik untuk kembangkan. Sebab apa? Dia dapat dana. Currently nak buat dana di loan, aku kata rugilah. Sebab apa? Interest rate akan terus dinaikkan. Currently dah hampir 2%. Worst dalam US market dulu adalah 20%. So 1% is nothing. Kita expect another mungkin sampai 2 digit lagi. So meaning untuk dalam masa 3 tahun lagi. So mungkin dalam masa tahun 2024, 25 mungkin masa tu interest rate di US akan 20%, 10%. Masa tu kita tengok ekonomi dah drop teruk-teruk. Kemudian kita perlu pulihkan ekonomi. Bila pulihkan ekonomi, Fed perlu print money balik. Bila print money balik untuk dapatkan bagi duit kepada company-company ni untuk janakan balik supply buat produk baru, kita akan nampak interest akan diturunkan. Tu meaning macam juga ni, anda pinjam 10,000 pulang balik 10,000. So meaning yang kaya semakin kaya company-company besar ni. Sebab apa? Ekonomi currently tak nampak Fed nak kata perbaiki ekonomi. Dia hanya nak kata kawal dulu inflation. So, bila nak kawal inflation, kita perlu naikkan interest. So berapakah interest yang tinggi? So cakap US dulu adalah paling tinggi dah 20 ataupun 10 digit tahun 20. Kalau tu dengar itulah tu baca sikit lah tahun 2020 ataupun 2008, di mana interest rate time tu adalah almost 2 digit. Dah bukan dah memang 2 digit. Masa tu tengok macam ni ekonomi teruk, apa semua jatuh, dan apa berlaku? Interest rate diturunkan kepada zero, kemudian print money dibuat balik. So cycle yang sama, kali tengok Fed tak habis nak print money. Kalau print lagi money, meaning inflation lagi teruk. Bila inflation teruk, interest akan naik lebih cepat. Bila interest naik cepat, ekonomi akan collapse. So meaning dia akan perlu kata soft landing, ataupun ekonomi tu kita tahu dah ekonomi tu nak jatuh, kita akan jatuh slowly dengan apa? Kita kawal dulu inflation dengan kenaikan interest sikit. So meaning anda perlu faham itulah pergerakan ekonomi. Kalau anda boleh kajilah sedikit. So agak seronok bila kalau anda kaji ekonomi ni, anda akan nampak kata mostly apa yang berlaku dalam dunia currently. So baik, itu aja untuk pagi ni. Hope data yang Zul share ni dapat membantu anda sedikit. So mungkin ada silap dan salah, anda boleh perbetulkan di bawah. Taklah kita share info masing-masing. Zul pun masih belajar lagi. Kalau anda ada yang Zul sharekan salah, anda boleh typekan di ruang komen dan bagilah link apa. Mungkin Zul akan buat ni dan nanti Zul akan perbetulkan ke next video. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like and subscribe. Jumpa anda di next review iaitu pagi besok. So malam ni tak ada review, tak ada live. So Isnin sampai Jumaat saja live. So guys, hit button notification dengan kata sebelum notification anda subscribe dan like dulu, dan hit button notification untuk dapatkan punya notification bila tu live, iaitu Isnin sampai Jumaat pukul 10 malam ke 11 malam. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like and subscribe. Jumpa lagi next review. Assalamualaikum. Bye bye.